Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Melewah FM. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk digital dimanfaatkan, adab diteladani. Saya ditemani oleh para panel yang terkenal di seluruh negara Malaysia, iaitu Cikgu Milan dan Cikgu Azhar. Cikgu Milan berasal dari Negeri Sembilan dan berkecimpung dalam bidang pendidikan ni selama 10 tahun kan cikgu? Ya, betul. Dan cikgu mengajar di mana cikgu? Saya ajar di SMK Seremban Jaya. SMK Seremban Jaya. Oh, dekatlah dengan Seremban. Terima kasih cikgu. Dan sebelah kanan saya pula adalah Cikgu Azhar yang berkecimpung dalam bidang perguruan ni selama 15 tahun cikgu? Ya, betul. Oh, cikgu mengajar di mana cikgu? Saya mengajar di SMK Rompit. SMK Rompit? Ya, di Pahang. Di Pahang. Oh. Okay, semua panel ni adalah guru pendidikan moral kan? Ya. Okey, terima kasih. Dan digital dimanfaatkan, adab diteladani ini sangat berkaitlah dengan kehidupan kita. Betul. Kerana teknologi sekarang ni semakin canggih. Ya, ikut perkembangan zaman sekarang lah ya. Jadi saya harap semua dapat menggunakan teknologi itu dengan baik, dan kita akan membincangkan tentang inilah, tentang aspek-aspek yang terlibat dalam digital dimanfaatkan, adab diteladani. Jadi saya serahkan pada Cikgu Milan untuk menerangkan tentang aspek-aspek dalam yang berkaitan dengan digital dimanfaatkan, adab diteladani. Silakan cikgu. Selamat sejahtera kepada semua orang. Jadi saya akan terangkan tentang manfaat-manfaat dunia digital ni. Pertamanya, dia terdapat pelbagai platform dalam dunia digital ni untuk dimanfaatkan lah. Saya rasa memang ramai tak tahu lah pasal ni, dan memang sebab sekarang budak-budak ramai main game je kan. Betul. Tak ada, dia tak tengok manfaat dalam dunia digital ni. So pertamanya, awak semua tahu tak tentang Khan Academy? Khan atau Kan? Khan Academy. Itu perkara baru bagi saya. perkara baru. Kamu pun tak tahu kan? Jadi saya pun sebagai guru ni adalah satu perkara yang baru untuk saya. Perkara yang baru. Jadi platform ini dia menawarkan berbagai kursus dalam subjek matematik, sains dan kemanusiaan dengan kaedah pembelajaran yang sangat interaktif. Jadi ini adalah salah satu platform yang sangat berguna lah untuk murid-murid dan pelajar dalam dunia digital ni. So kedua, dia ada dua platform, satu Coursera dan edX. Ini kedua ni dia ciptaan daripada orang barat lah. Orang barat. So Coursera dan edX ni, dua platform ni, dia menyediakan kursus dari universiti terkemuka. Universiti terkemuka macam Oxford University. Ya, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Jadi sebenarnya platform ni untuk apa sebenarnya? Platform ni dia membolehkan pelajar mengikut kursus tu secara percuma ataupun dengan harga yang berpatutan lah. Secara percuma ya? Secara percuma ada. Kursus itu terhad ke ataupun semua kursus ada kan? Kebanyakan semua kursus ada. Kalau macam B40 dalam negara kita ni memang menggunakan benda ni lah. Dia lebih mudah untuk mereka. Mudahkan mereka lah. Untuk akses kemudahan ini. Faham. Yang ketiga ni saya rasa anda tahu, dia adalah Google Classroom. Google Classroom. Ya, itu. Saya sebagai guru pun saya sedang menggunakan Google Classroom untuk termasuk saya. betul kan? Dalam pembelajaran sekarang lah. Untuk pengetahuan awak semua, Google Classroom ni dia memudahkan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Ya, betul. Ya, dan membolehkan guru mengurus tugas dan komunikasi dengan pelajar dengan lebih efektif. Ya, sebab sekarang kita ada beberapa jam saja di sekolah. Betul. Tapi kalau di rumah atau di mana-mana kita boleh berkomunikasi dengan guru atau boleh menghantar kerja kita di mana-mana saja bila-bila saja. Ada masa yang terhad lah. Ya. Saya faham sebab saya sebagai seorang guru pun kadang-kadang saya tak ada masa untuk masuk ke kelas kan. Jadi tugasan tu saya buat dalam Google Classroom saja. Sangat memudahkan lah. Guna kat atas talian je lah. Yalah, betul.
Jadi alat ini dan platform ini memang memudahkan dalam aplikasi kerja kita. So sudahlah tentang dunia digital ni. Adab juga penting dalam dunia pembelajaran dan digital ini juga kan. Betul. Kita memang siapa-siapa sekarang daripada orang tua sampai budak kecil semua mereka menggunakan alat digital ini. Tapi yang pentingnya adab dalam menggunakan alat digital itu. Jadi saya ingin menerangkanlah tentang kepentingan adab dalam berinteraksi secara digital. Dalam digital ni kita perlu menggunakan adab yang baik. Ya, contohnya macam sendiri anak muda saya kadang-kadang untuk mereka menggunakan short form dalam bahasa Melayunya perkataan yang ringkas. Bagi saya tak ada apa-apa, tapi bagi cikgu lain kadang dia memberikan respon yang atas setengah orang dia macam dia kurang kefahaman tentang itu. Jadi pertamanya lah kita perlu mengguna bahasa yang sopan seperti akan cakap tadi lah. Kita bahasa yang baik dan sopan. Jadi contohnya kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai dan tidak kasar dalam komunikasi digital ni lah. Jadi ni mengelakkan penggunaan bahasa yang mengandungi unsur negatif atau menghina. Yang kedua, kita juga perlu ada etika berkongsi maklumat. Jadi yang ni etika berkongsi maklumat ni dia memastikan bahawa maklumat yang dikongsi adalah tepat ataupun tidak mengandungi unsur fitnah dan berita palsu. Maksudnya dah pasti dan benda tu adalah benda betul. Ya betul. Sekarang semua banyak berita palsu sekarang. Betul. Dan kepada pengguna pula kadang dia belum mudah tertipu. Terpedaya dengan orang luar. Mudah terpedaya. Dia banyak kesan negatif lah sebab berita palsu ni kan. Betul. So yang ketiga, yang terakhir pula, dia ni sangat penting lah sebab kita kena menghormati privasi orang lain dalam benda digital. Betul. Ini saya sangat setuju dia. Sebab kita kena memahami batasan dalam berkongsi maklumat ni. Kita tak boleh menyentuh peribadi orang lain dan menghormati privasi mereka lah. Tapi kadang diri kita pun penting juga. Maksudnya kita pun tak boleh berlebihan. Kita tak boleh meluahkan berkongsi kita punya maklumat yang banyak-banyak. Kita menjaga maklumat peribadi kita, menjaga dengan baik dan tidak berkongsi banyak lah. Betul. Jangan tak banyak terpengaruh dalam media sosial. Pertama mungkin patut keselamatan. Kedua, perkara ni tak semua orang anggap benda tu adalah satu benda yang baik ya. Yalah, manusia ni ada banyak keren lah. Betul. Mesti ada dua sisi tu, baik dan buruk. Lain sifat, lain orang lain sifat. Ya, betul. Jadi itu saja daripada saya lah buat video ni. Okey, terima kasih Cikgu Milan. Okey, seterusnya saya mempersilakan Cikgu Azhar untuk menerangkan aspek-aspek dalam yang berkaitan dengan digital dimanfaatkan dan adab di teladan ini. Silakan Cikgu. Okey, pertama terima kasih di sini. Sama-sama. Saya ulang balik boleh. Nama saya Cikgu Azhar ya. Saya mengajar di SMK Rompi selama 15 tahun. So, satu sekolah yang banyak kenangan lah bagi saya ya. Banyak jasa dan kenangan. Ya, betul. Jadi kita patah balik ke topik kita. Okey, boleh. Di sini saya ingin membicarakan tentang AI ya. AI ya. Saya rasa ini isu yang topik isu yang hangat lah ya pada masa ni ya. Zaman sekarang. Jadi AI ni dia ada AI ni ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kecerdasan buatan. Okay. Dia ada beberapa jenis AI. Yang pertama AI Nero. AI Nero ni kecerdasan terhad. Kecerdasan yang terhad. Ya, kecerdasan terhad. Okay. AI yang dia terbentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk misalnya seperti pengenalan wajah, sistem cadangan atau pembantu maya. Okay. Contoh masuk Siri dan Google Assistant. Ya. Macam ChatGPT pun sama kan? Ya, itu pun sama juga. Contoh. Okay, yang kedua AI General. AI General maksudnya kecerdasan umum.
Jadi AI ini dia mempunyai kemampuan seperti manusia untuk memahami dan melakukan pelbagai tugas. AI ini masih dalam tahap pengembangan dan melakukan pelbagai tugas. Tak benar berpotensi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dia boleh menyelesaikan masalah kita yang kompleks lah. Jadi sebenarnya apakah kebaikan dan cabaran ketika menggunakan AI ni? Apa kebaikan dan cabaran? Okey, itulah saya akan masuk dengan lebih dalam. Okey, kebaikan yang pertama, dia dapat meningkatkan efisien, ataupun dia dapat meningkatkan kita punya kerja tu jadi lebih efisien dan produktiviti dalam pelbagai industri. Maksudnya di sini dia dapat mengurangkan kos operasi melalui automasi, automatik dan analisis data yang lebih baik. Segala kerja tu dapat diselesaikan dengan sistematik dan baik. Contohnya macam pengiraan data, kewangan. Kalau benda tu susah sikit bagi kita. Bagi kita manusia ni sebab dia banyak kan. Betul. Jadi AI ni dia lebih tepat, lebih tepat, lebih cepat. Cepat dan cepat. Tepat, cepat, mudah. Faham. Okey. Jadi itulah yang pertama. Okey, yang kedua, membuka peluang baru dalam inovasi. Seperti dalam kesihatan dan pengangkutan. Kita dapat lihat di negara-negara maju, di Asia Barat, di barat di macam England, Perancis, Britain, Amerika Syarikat lah yang terkenal dengan teknologi macam ni. Kita dapat dia punya revolusi ataupun inovasi kesihatan. Okey, contohnya kesihatan, kalau kita nak bandingkan dengan negara kita, memang jauh lah tak biasa. Kemajuan tu jauh. Bahkan di hospital-hospital, di badan-badan kecil pun lengkap dengan semua kelengkapan yang perlu. Kalau nak dibandingkan dengan negara kita ni, memang boleh katakan barat langit dan bumi lah. Tapi tak juga, kita pun ada yang hebat-hebat sebenarnya, tapi tak banyak. Kurang moden lah, kurang maju sikit lah. Itu satu, dan jumlah. Okey, jadi itulah kebaikan dia. Lagi satu macam pengangkutan. Pengangkutan contohnya mereka ada satu sistem pengangkutan, seperti contohnya seperti jalan raya kan. Aktiviti untuk membersihkan jalan ataupun menebang anak pokok. Mereka ada, saya tengok di media sosial lah, mereka ada satu lori yang sudah disetkan ataupun telah disusun aturkan dengan mempunyai satu mesin di belakang dia tu kan. Lori kan, di belakang dia tu ada satu mesin yang memang kalau kita tengok tu kerja memotong tu memang mudah. Tidak seperti negara kita yang memerlukan secara manual. Semua dikendalikan dengan teknologi sekarang. Dengan mesin. Ya. Betul. Okay, jadi apa cabaran sebenarnya dalam AI ni? Okey. Cabarannya adalah masalah etika. Termasuk kebimbangan mengenai privasi dan keselamatan data yang seperti yang dikatakan oleh Cikgu Milan sebenarnya. Okey. Lepas tu bias dalam algoritma yang boleh menyebabkan diskriminasi. Okey. Lagi satu saya nak cakap tadi sekarang pun pengurusan masa sangat penting lah dalam dunia digital ni. Kalau sebab kita tengok maksudnya pengurusan masa yang tidak teratur lah. Betul. Pengurusan masa dalam menggunakan teknologi tersebut lah. Jadi ada juga aplikasi yang boleh membantu kita merancang dan mengurus masa dengan lebih baik. Dia rupanya Cikgu Milan aplikasi ni. Dia Trello dan Todoist nama aplikasi. Trello, lagi satu Todoist. Trello dan Todoist. Awak boleh cuba download dalam Play Store dan nanti. Okey. Pada pendengar pada satu pendengar maklumat daripada saya. Ya, betul. Trello dan Todoist ni sangat berguna untuk mengurus masa awak. Saya yang excited.
Saya yang showkan, bukan DJ ni. Saya pula yang jadi DJ. Maaf. So itu saja daripada saya. Oh, Sambung cikgu. okey. Jadi itulah tadi dia punya cabaran-cabaran. Yang tadi sekali kesannya tak ada pekerjaan lah. Kita tahu kan AI. Kita kaitkan dia dengan robot. Bila robot semakin banyak dicipta dan mengambil alih kita punya pekerjaan seperti programmer, jadi kita bila AI dah ada, kita tak perlulah manusia untuk program-programkan data-data. Jadi itulah kesan kita pekerjaan ni. Pekerjaan jadi berkurang. Peluang pekerjaan tu berkurang. Terima kasih cikgu. Saya nak tanya pasal ni tentang adab menggunakan ni lah, AI. Sila terangkan cikgu. Okey. Jadi bila kita sebut etika dan tanggungjawab dalam penggunaan AI ni, pengguna AI perlu dilakukan penggunaan AI perlu dilakukan secara beretika. Okey. Jangan ambil kira kesan sosial dan privasi individu. Okay. Penting untuk memastikan sistem AI tidak diskriminatif dan adil untuk semua pengguna. Tanggungjawab dalam pengembangan dan penerapan AI termasuk melibatkan pelbagai pihak dalam perbincangan mengenai aplikasi dan penggunaan teknologi ini. Jadi kesimpulannya, AI menawarkan potensi besar untuk transformasi, tetapi penggunaan yang tanggungjawab dan beretika adalah penting untuk mengelakkan risiko yang mungkin timbul. Betul. Jadi itu saja daripada saya. Okey. Terima kasih cikgu. Jadi segala tips dan pesanan yang disampaikan oleh cikgu-cikgu sekalian amat berguna lah untuk para pendengar yang dengar sekarang ni. Kami hanya menyampaikan saja. Terima kasih cikgu. Saya harap semua pendengar dapat mendengar dengan baik dan melakukan segala tips ini dalam kehidupan seharian dan menjaga keselamatan anda sendiri dalam alam cyber. Okey. Terima kasih kepada semua dan mari kita tamatkan program kita ini dengan sedikit iklan